Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali hari ini di dalam saluran Rhapsody of Realities. Haleluya. Hari ini bertarikh Jun 26 dan kita akan mendengarkan perkongsian firman Tuhan dari Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Kasihilah Tuhan dengan hati yang suci. Ayat pembuka kita pada hari ini adalah dari buku 1 Yohanes bab 2 ayat 15 yang berbunyi, Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Haleluya. 1 Timotius 1 ayat 5 berkata, Tujuan nasihat itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Hati yang suci adalah hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mempercayai firman-Nya secara mutlak, tanpa sebarang pertanyaan atau keraguan. Sesuatu yang kamu perlu lakukan selalu adalah untuk memeriksa keadaan hatimu sama ada kasihmu suci terhadap Tuhan. Kasihmu terhadapnya haruslah bukan kepura-puraan. Dalam mengkaji apa yang kita telah baca dalam ayat Injil pemuka kita, satu contoh watak tertentu dalam Alkitab terlintas di fikiran iaitu Demas. Demas bekerja rapat dengan Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia juga bekerja sangat rapat dengan Rasul Paulus yang hebat. Malah, Paulus menyenaraikan dia di antara rakan sekerjanya dalam Injil. Buku Kolose bab 4 ayat 10 ke 14 mengatakan, Salam dari Epaphras kepada kamu. Dia seseorang di antara kamu yang selalu berusaha mendoakan kamu. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang dikasihi dan dari Demas. Paulus juga ada menyebut tentangnya dalam Filemon 1 ayat 23 ke 24. Epaphras, teman sepenjaraku dalam Kristus Yesus, mengirim salam kepadamu, dan juga Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi, Demas adalah rakan sekerja Paulus. Dia berada dalam kumpulan yang sangat baik dan mempunyai pelayanan yang perlu dipenuhi. Tetapi dalam 2 Timotius 4 ayat 9 ke 10, Paulus memberitahu Timotius, Berusahalah untuk segera datang kepadaku, kerana Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika. Hal ini menjelaskan mengapa sesetengah orang bermula dengan baik dan berakhir dengan kesudahan yang tidak baik. Kasih mereka terhadap Tuhan tidak tulen. Paulus mengatakan bahawa Demas meninggalkan dia kerana dia mengasihi dunia. Kamu tidak boleh mengasihi bapa dan mengasihi dunia pada masa yang sama. Mengasihi dunia ini bermakna tidak memiliki kasih bapa di dalam dirimu. Jadi, sepanjang Demas bekerja dengan Paulus, Lukas dan para pelayan Injil yang lain, hawa nafsunya mengejar dunia dan perkara-perkara dunia ini. Dan atas sebab itu, dia akhirnya tidak dapat memenuhi takdir dan tujuan ilahinya. Kasihilah Tuhan dengan hati yang suci. Sembahilah dia dengan hati yang sejati. Biarkan dia menjadi segala-galanya bagi kamu. Kerana Alkitab berkata dalam buku Efesus bab 6 ayat 24, Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus dengan kasih yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, saudara dan saudari sekalian, marilah kita membaca doa ini bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, Engkau memerintah dalam hidupku. Engkaulah segala-galanya bagiku. Terima kasih atas kasih karunia, rahmat untuk hidup bagimu dan menyembah Engkau dengan hati yang sempurna. Engkaulah segala-galanya bagiku. Engkau kudus, suci, adil, pengasih dan benar. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan aku mengasihi Engkau selama-lamanya. Amin. Baiklah, saudara dan saudari sekalian, untuk merenungi dan memahami perkongsian kita dengan lebih lanjut, kami sarankan kalian mengkaji ayat-ayat Injil berikut. Dari buku Galatia bab 6 ayat 14, buku Kolose bab 3 ayat 1 ke 2, dan buku 2 Petrus bab 3 ayat 11
ke-14. Haleluya! Kami percaya yang anda telah diberkati dengan perkongsian mesej pada hari ini. Oleh itu, berkatilah orang-orang yang disayangi sekelilingmu dengan mengongsikan mesej ini dengan mereka. Jumpa lagi esok. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.